Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya pergi ke bawah ni, saya nak buat komen sikit kepada i'tikaf. Niat i'tikaf. Niat i'tikaf ini salah, tapi sudah dirasai betul sejak sekian lama dalam kitab-kitabnya dan dalam tulisannya. Tapi saya nak tegurnya dalam tulisan dan sebutan kita. Sebutan bila nak i'tikaf. Boleh jadi semua orang tak sedar, tak apalah, tidaklah perkara itu dia anggap besar, tapi jika diperhatikan dia besar. Misalnya yang kita ada depan kita sebelum tengah-tengah salat, sahaja aku niat i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala, itu yang ada. Beberapa perkara. Pertama sekali, sahaja ni dia dalam bahasa sahaja ni dalam bahasa Inggerisnya only disebut, RM50 only. Jadi bila only itu maknanya sahaja aku niat i'tikaf. Bila kita betulkan kedudukan, tak boleh sahaja duduk aku berniat i'tikaf sahaja duduk situ. Jadi maknanya kalau aku berniat i'tikaf sahaja, jadi aku tidak nak semayang, tidak nak apa, nak i'tikaf sahaja dalam masjid ni, i'tikaf sahaja dalam masjid ni, itu maknanya. Sedangkan kita tidak maksud begitu, kita nak niat i'tikaf. Tapi oleh kerana kita belajar, kita hafal dalam buku terjemahan daripada bahasa Arabnya, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Terjemah bahasa Arabnya betul, tapi terjemahannya tak betul. Tak betul bahasa Melayu kita. Dipanggilnya dalam bahasa panggilnya pencemaran bahasa. Pencemaran. Jadi kalau ada pakar bahasa, tolong betulkan saya kalau saya tak betul. Kalau saya tak betul, tolong betulkan. Yang betulnya nak kata macam mana? Ini aku dengan sengaja bukan sahaja, aku dengan sengaja berniat i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Aku dengan sengaja. Maknanya aku dengan sengaja ni maknanya apa? Maknanya aku tidak dengan mari-mari ni nak niat, dengan tidak siuman, tidak, dengan secara lupa, tidak, secara paksa, tidak. Aku tidak. Sebab ni niat ini tidak boleh orang paksa. Kena ada kesengajaan kita, kepekaan kita, kesedaran kita. Kita bukan tidak siuman. Itu maksudnya. Jadi bezanya di antara sengaja dengan sahaja jauh. Naknya sengaja. Tapi kalau sengaja aku niat i'tikaf, boleh jadi tak betul lagi. Boleh betul lah. Aku dengan sengaja berniat i'tikaf. Aku dengan sengaja, tidak dengan tak siuman, tidak dalam mimpi ni. Mari penuh taklif. Jadi saya rasanya macam tu betul. Yang betul lagi, tak payah niat macam tu lah. Masuk dalam masjid kita jadi i'tikaf lah, masuk nak buat ibadat, jadilah niat lah tu. Mana tengah jalan lagi. I'tikaf, niat i'tikaf tidaklah dengan syarat dia ada syarat dan rukun. Niat semayang dalam ni, dan Allahu Akbar, usalli dalam tu, dalam ni usalli. Ta'arud, qasad, ta'arud, ta'yun, Allahu Akbar. Sebab Imam Syafi'i kata niat rukun. Niat itu rukun tak boleh pisah dari salat. Baik. Setengah menyatakan bukan rukun tapi syarat dengan rukun berbeza. Kalau syarat, dia tidak masuk dalam sembahyang, satu bahagian luar daripada sembahyang. Jadi duduk di luar lagi, kita nak datang ni nak sembahyang, dah niat dah mari itu Allahu Akbar, sambung niat. Kecuali lah kita datang dalam masjid ni, kita kata aku
saja aku niat salat saja, maknanya dia nak salat saja, dia tidak nak iktikaf. Dia tidak iktikaf, itu maknanya saja. Itu dia. Jadi kalau saya harapnya beri komen kepada saya kalau tak betul, saya nak tarik balik. Di mana-mana pun saya cakap itu, tapi medianya tak cukup. Tempat yang saya cakap pun nama itu iktikaf tu ada lagi dalam masjid ni, saya kata buang lah. Tapi kalau dalam masjid ni ada nama itu iktikaf, terjemahan tu kena betul. Kita teruskan pagi ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Sadaqallahul azim. Wa kuntum azwajan thalatha. Wa kuntum azwajan thalatha. Dan kamu pada ketika itu mempunyai 3 pasangan. 3. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, golongan kanan, apakah itu golongan kanan? Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, golongan kiri, apa itu golongan kiri? Was-sabiqun as-sabiqun, pelopor terdahulu, ialah pelopor terdahulu. Ulaikal muqarrabun, mereka itu orang yang dekat dengan Tuhan, hinggalah seterusnya fi jannatin na'im, dalam syurga. Ayat ini menyatakan kepada kita selepas menyatakan gempita huru-hara hari kiamat, huru-hara hari kiamat, hinggakan bukit-bukit bagaikan debu yang berterbangan. Haba artinya debu. Kalau kita masuk dalam rumah kita, kita tengok debu-debu yang dekat yang terlekat di tingkap kita itu, namanya haba'am mumbassam, debu yang berterbangan. Itulah dia hari kiamat. Jangan tanyalah anak kita duduk di mana pada ketika itu, isteri kita, keluarga kita duduk di mana, rumah kita, barang-barang kemas kita di mana. Hari ini hari kiamat. Hari kiamat. Manusia pun tak tahu duduk di mananya, dah hancur. Kalau bukit batu itu hancur bagaikan debu yang berterbangan. Jadi itulah dia huru-hara pada hari kiamat. Huru-hara. Jadi kalau begitu, sebelum cakap lebih jauh lagi tentang nikmat ataupun azab pada hari kiamat ini, mula-mula sekali Al-Quranul Karim, khususnya surah Al-Waqi'ah, membahagikan kumpulan manusia kepada 3 kumpulan. 3 kumpulan. Kenyataan kita dalam hidup di dunia ini, kita terbahagi kepada berbagai-bagai agamanya, budayanya, bahasanya, kumpulannya, rakyat yang berdarah mulia, orang Afrika, orang seluruh dunia ini terbagi kepada ratusan bahagian, dari pemikirannya, bentuk badannya, warna kulitnya, budayanya, agamanya. Dan firqah satu firqah itu terbahagi pula kepada firqah kecil pulanya. Islam ada pulanya firqah pulanya dalam Islam. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki, ada Wahabi, ada pulanya Sunni, ada macam-macam lagi.
Direkaskan pada hari kiamat nanti kepada 3 sahaja. 3. Jadi manusia sekalipun dalam dunia ini dia mempunyai kedudukan, darah dia darah yang mulia, darah tinggi, dia orang bandar, dia sudah bertamadun. Ada orang yang tidak bertamadun, orang kampung. Pada hari kiamat mereka ini akan berada sama ada dalam kumpulan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu, pelopor terdahulu, as-sabiqun, ataupun dia berada dalam golongan ashabul maimanah, orang kanan, ataupun mereka ini termasuk dalam golongan orang kiri. Jadi nasibnya bagaimana? Balasan itulah balasannya mengikut kumpulan mana kita berada. Bukan pilihan kita. Saya nak duduk bersama dengan Nabi Muhammad lah, saya nak duduk dengan Imam Syafi'i lah, mana payung dia besar, cari payung Syafi'i ni mana. Tidak, bukan pilihan. Tidak ada pilihan lagi. Itu ditentukan oleh malaikat. Mula-mula sekali Al-Quranul Karim membilang ashabul maimanah. Ashabul maimanah golongan kanan. Al-maimanah datangnya daripada al-yamin. Al-yaminu kanan. Kanan ini dalam bahasa Arab dia perkataan yang menunjukkan orang yang beruntung. Orang beruntung. Dalam bahasa Melayu pun ada juga yang disebutnya beruntung untuk kanan. Hari ini langkah kanan dia. Langkah kanan maknanya kalau sampai itu jumpa nasi teruk. Berani itu langkah kanan kita hari ini. Tak ada pula langkah kiri. Boleh jadi ada langkah kanan, ada langkah kirinya. Kanan maknanya boleh membawa untung, kanan berkat. Kanan ini kanan kumpulan yang berjaya hidup di akhirat, namanya ashabul yamin ataupun ashabul maimanah. Ashabul maimanah, iaitu ashabul maimanah ini humul muqtasidun alladzina akhadhu bil mubahat wa ata'u Allah azza wa jalla. Orang yang siapa al-muqtasidun. Al-muqtasidun ni orang wasatiyah. Macam kita lah, kita wasatiyah. Muqtasidun ini orang yang jimat kan pulaknya jawab tak puasa, tak masjid tamatum pula. Tak apa mana-mana. Al-muqtasidun ini orang yang iktisad maknanya jimat. Orang yang mengambil barang-barang yang harus, perkara-perkara yang harus diambilnya, dan mereka taatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dilarang itu ditinggalkan. Itu namanya orang ini berjimat. Al-muqtasidun, orang yang iktisad, orang yang bercermat. Itu dia. Orang yang cermat dalam memilih amalan mereka, akidah mereka, semua ini mereka jimat. Mereka tidak langgar peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu ashabul yamin. Yang kedua ashabul shimal. Dia tidak ashabul shimal, ashabul mash'amah. Mash'amah satu perkataan datangnya daripada asyukmu. Asyukmu ni maknanya sial, tidak beruntung. Orang Arab dulu bila dia nak turun berjalan dalam suatu perjalanan, bagaimana mereka lepaskan burung. Dia lihat burung itu terbang ke arah mana, kiri ke ataupun kanan. Kalau terbang ke arah kanan, itu maimanah namanya. Itu kanan, itu berkat, maknanya boleh berjalan hari ini, tiada halangan. Sebab ada petanda baik bagi mereka. Burung yang mereka lepas itu terbang ke arah kanan. Tapi kalau terbang ke arah kiri, maka kata sial, balik, tak boleh pergi hari ini, tak boleh berjalan, tak boleh perang, tak boleh cari makan, rugi, kata mereka. Ini jahiliah dahulu. Ta'ir, burung. Mereka melihat untung nasib mereka bergantung pada burung yang terbang pada hari itu, yang dilepas pada awal pagi. Ashabus shimali ataupun ashabul mash'amah, golongan yang rugi. Sial tak ada sebenarnya dalam Islam. Sial majal, sial tak ada. Asyukmu tak ada.
Kalau ada asyukmu, Nabi kata laukan asyukmu, kalau ada syukmu ini boleh berlaku, tapi benar tak ada. Benar tak ada. Kalau boleh berada, dia berada pada tiga perkara. Fi salasa, pada kuda. Kuda yang tidak digunakan untuk jihad. Kalau kuda ni maknanya kereta lah kita hari ni, sebab tak ada kuda tidak digunakan untuk jihad. Kereta-kereta mahal tak pernah bawa ke masjid, dia bawa kecilnya. Kereta mahal tak bawa. Ini kereta tu tak ada nasib lah dia tak berapa baik lah. Bawa jihad kita datang ke masjid. Pertama. Yang kedua, pada rumah, pada rumah yang tak masuk suara azan, katanya rumah kalau ada, tapi tak ada. Yang ketiga, pada isteri, kalau ada sial, tak ada juga. Jadi tak ada sial dalam Islam. Lau kana asyukmu fi salasa, fi dari wal khayli wa al mar'ati. Siapakah ashabu al-mash'amah? Ashabul mash'amah ialah golongan yang keluar daripada peraturan Allah. Mereka ini sangat suka melakukan kemewahan yang diharamkan. Mereka suka bermewah. Mereka cari mana yang sedap. Dia fikir mana yang sedap. Makan sedap, main sedap, tidur sedap, duduk sedap, jalan sedap. Dia semuanya sedap lah. Ini tidak baik ni, tanpa melihat haram dan halal. Tapi kalau ada yang sedap pun ada yang haram, ada yang halal, ada tanda yakin. Tanah halal yakin, tanah halal tidak yakin tak terima. Ini boleh tahan lah. Tapi kalau semuanya berdasarkan kepada kesenangan hidup di dunia ini ashabul mash'amah. Ashabul mash'amah. Manhaj Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dunia ini, manhajnya ada yang dilarang, ada yang tidak dilarang. Ada yang dilarang itu berbahaya kepada manusia. Dunia berbahaya kepadanya, akhirat juga lebih-lebih lagi mereka akan menerima balasan kerana mereka tidak mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka keluar. As-sabiqun yang ketiga, golongan sabiqun ini satu bahagian yang lain, iaitu bahagian orang yang jiwa mereka, hati mereka, pemikiran mereka, harta benda mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak berfikir kecuali tentang Allah. Harta mereka untuk Allah, diri mereka untuk Allah. Jadi lebih tinggi daripada kumpulan kanan, lebih tinggi. Orang yang telah mengorbankan seluruh kedudukannya, seluruh hartanya, jiwa raganya kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak tidur jika Allah tidak redakan dia. Mereka tidak makan jika Allah tidak redakan. Jadi tinggilah maka ini. Sebab itulah ulaikal muqarrabun, mereka ini orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang ini? Orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu sebutan, kadang-kadangnya dalam doa, kadang-kadang orang dalam tarekat dia ada sebutnya, Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah matlamatku. Anta maksudi, engkau jua matlamatku. Maksudnya dia cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Wa ridaka matlubi, dan keredaanmu tuntutanku. Orang ini kita akan dapat lihat orang yang kita sebutnya wara'. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, dia pernah hutang dengan satu orang itu. Dalam bahasa Arab dia ada dua istilah. Satu dain, hutang ni kita kena bayar dalam tempoh yang kita berjanji. Tak boleh lebih bayar sebagaimana yang kita janji. Itu dainun. Ada satu lagi qardun. Qard ini kita butang, orang beri butang ni dia nak buat pahala, tapi kita kena bayar balik. Qardun, bayar balik. Bila bayar balik tak boleh lebih daripada yang kita butang. Dan tidak ada dalam perjanjian, tidak ada ajal. Tak ada ajal ni maknanya tak ada tempoh masa yang kita bayar balik itu. Namanya al-qardul hasad. Al-qardul hasad. Dan tempoh bayaran balik itu boleh dibuat perubahan, boleh diatur semula. Tak boleh bayar dalam 3 bulan, boleh tambah lagi sampai 6 bulan.
qardul hasan. Orang perseorangan boleh buat, badan-badan keuangan juga boleh buat untuk membantu orang-orang yang dalam kecemasan. Itu al-qardul hasan. Dengan Tuhan boleh buat, wa aqradullah qardan hasana, dan berilah qard. Qardu kita terjemahnya pinjam, beri pinjam. Orang nak pinjam wang boleh beri, tapi kena bayar balik. Sebab ini tabung derma untuk orang-orang yang dalam memerlukan pertolongan, dalam kecemasan. Qardun. Jadi orang ini humul muqarrabun, orang ini orang yang lebih tinggi kedudukannya, dia mendahului dalam setiap amal kebajikan. Mereka berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan minta wa aqridullah qardan hasana, beri hutanglah kamu kepada Allah dengan hutang yang baik. Hutang itu maknanya hutang amal kebajikan. Tuhan akan balas. Berapa banyak dia nak balas, dia balas dah, tak kira lah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia tak boleh orang berhutang kemudiannya kita nak buat akad dalam hutang itu dengan syarat-syarat tertentu, tak boleh. Qard tidak ada, tapi mesti ditulis. Adalah peraturan. Ini orang ini al-muqarrabun, orang yang kemuncak dalam masyarakat, paling baik sekali dalam kehidupan mereka. Kalau kita kata nabi lah, tapi lain daripada nabi pun masih ada dalam suatu ummah, tapi tidaklah begitu ramai. Tak begitu ramai. Yang ramainya orang yang kumpulan Maimanah, kumpulan Masy'amah. Ini dua kumpulan yang ramai, tapi golongan as-sabiqun kecil orangnya. Nabi-nabi berada di sini, salihin berada di sini, orang yang wara' khusyuk dalam salatnya berada di dalam kumpulan as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Maka ini orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Muqarrab ni hampir dengan siapa? Hampir dengan Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam ini, hampir dengannya. Sebab dia tidak bekerja sesuatu yang jika tidak kerana keredaan Allah. Dia makan dengan keredaan Allah, dia tidur, dia berjalan, dia apa-apa pun dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini paling tinggi, qimah, kemuncak bukit, kemuncak dalam masyarakat. Kemudian dengan terperinci lagi, kita akan masuk pula dalam ayat-ayat yang berikut, di mana mereka pada hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala aqdam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.